Halo geng, assalamualaikum, selamat malam. Memandangkan malam ni mataku tak mengantuk dan hati aku sedikit ceria walaupun aku masih dalam kuarantin. Begini geng, malam ni aku mau buat vlog sikit lah, sembang-sembang sikit lah. Sebelum tu kita minum kopi dulu geng. Okey, malam ni aku mau bagi tahu aku happy sikit. Walaupun aku masih bergelang ni. Ni tentang banyak kawan-kawan yang tanya kan. Jadi hari ni baru aku terbuka hati nak cerita. Okey. Aku kena kuarantin 3 hari bulan. Aku punya abah seminggu sebelum tu. Berapa hari bulan 3 2 1 31 dalam 30 lah. Lebih kurang lah macam tu. 29 30 lah. Abahku, kakak aku dia call abahku, lepas tu pakcik aku, adik abah aku datang ke rumah. Dia bagi tahu abah aku tak sihat, sakit. Lepas tu aku pun call tanya abah, betul ke abah sakit? Lepas tu abah aku cakap, ya, mak aku bagi tahu abah aku dah 2-3 hari dah tak selera makan. Dia hilang selera makan. Aku mula panik. Mulalah sudah aku fikir yang bukan. Lepas tu aku tanya abah macam mana, abah ada makan ke? Lepas tu dia cakap memang dia tak boleh makan. Lepas tu dia rasa demam tapi badannya tidak panas. Aku mulalah fikir yang biasalah dengan keadaan sekarang ni kan. Jadi benda tu biar lagi sehari. Esoknya kakak aku telefon, dia bagi tahu abah aku sudah dibawa ke hospital sebab dia kena positif COVID tahap 5 geng. Abah aku sampai dia sesak nafas, jadi dibawa pergi hospital guna bantuan pernapasan. Dan aku pun keluar daripada rumah. Aku beli vitamin C dengan air oksigen sekotak. Aku beli nak bagi dengan abahku, tapi masa tu aku lupa abah aku positif COVID. Dia punya kontak rapat mak aku dengan kakak aku. Aku lupa beli vitamin C dan air oksigen tu untuk dorang. Aku hanya biasalah, aku tengah fokus dengan abah aku seorang. Jadi kakak aku pun cakap tak apalah dek, lagipun kami kena kuarantin di rumah. The next day, selang beberapa hari KKM telepon. Tiba-tiba dia suruh kami satu rumah ada 11 orang yang di rumah ni. Aku dengan kakak aku tinggal serumah. Aku, bini aku, dan aku ada 4 orang anak, 6. Kakak aku, abang ipar aku, dan anak dia 3 orang. Jadi KKM telepon, ingat ada apa? Telepon. Dia suruh esok sebelum 12.30 hari, dia suruh pergi KKM swab test. Aku pun tanyalah kenapa kena swab test. Lepas tu dia bagi tahu kami kontak rapat dengan abah aku. Sedangkan
abahku tak tinggal pun dekat rumah nih. Dia bagi tahu abahku, dia tengok abahku punya My Sejahtera. Abahku tuh raya pertama dia datang sini. Memang betul lah raya pertama dia dari sini. Tapi raya tuh udah 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu lebih lah. Tapi tak apalah, kami pun, aku, kakakku, semualah satu rumah ni pun pergilah ikut arahan, ikut SOP, ikut arahan KKM. The next day. Jadi esoknya pun kami pun pergilah 2 kereta pergi KKM. Pergi KKM masa tu risau juga, walaupun aku ni anggota polis, tapi dalam kereta ramai-ramai dalam masa PKP ni memang tidak boleh. Tapi sebab arahan KKM, jadi aku bagi tahulah setiap kali aku jumpa roadblock, aku bagi tahu arahan KKM, aku kena pergi swab test semua 2 kereta. Jadi 2 kereta tu bertuntut, aku depan, abang ipar aku belakang. Memang kami tidak berpisah lah, supaya untuk mengelakkan daripada sebarang kejadian yang lain lah, daripada kena saman kan. Jadi sampai KKM, pergi daftar apa semua tu aku yang urus. Daftar sebab aku biasa aku kerja bawa tahanan, pergi sana daftar tahanan, biasa aku yang bawa. Kali ini aku bawa adik keluarga aku sendiri. Jadi aku daftar, aku urus semua, daftar. Lepas tu sudah daftar, pakai gelang, terus pakai gelang, belum cuci hidung lagi, terus dia bagi pakai gelang. Lepas pakai gelang baru pergi cuci hidung. Semualah bersusun, semua anak beranak pergi cuci hidung. Cuci hidung masa tu tak fikir apa lagi pun, sebab aku fikir abahku datang rumah hari pertama, dia masuk hospital dah 2 minggu lebih lah. Tak terfikir pun benda tu akan terjadi. Jadi pergilah cucu. Selang 2-3 hari lepas cucu tu balik lah. Lepas 2-3 hari lepas tu KKM telefon. Dalam masa 3, 4, 5 ke 6 lah, tiba-tiba KKM telefon. Aku tengok pun nombor, mula-mula dia telefon aku tak angkat, sebab aku jarang angkat nombor yang tak ada nama ni. Lepas tu aku biar, lepas tu keluar private number. Aku cuba angkat lah. Angkat tu dia bagi tahu KKM. Aku mula, apa benda pula ni? Kepala otak tak fikir diri lagi ni, tak fikir ahli keluarga. Kepala otak fikir abahku dekat hospital. Jadi bila sembang KKM bagi tahu keputusan cuci hidung hari tu 3 hari bulan, keluarlah keputusan. Dia bagi tahu 4 orang positif daripada kami 11 orang, 4 orang positif. Aku mulalah dubdab. Abah aku dekat hospital bantuan oksigen, tiba-tiba kami pula ada pula positif. Baru yang positif bini aku, anak sulung aku, anak nombor 2 dengan aku punya anak kemenakan seorang. 4 orang. Yang lain negatif. Aku mula risau. Macam mana boleh, aku terfikir-fikir lah, macam mana boleh kena kontak rapat kan, sedangkan benda tu dia detect abahku datang rumah ni hari raya pertama. Tapi tak apalah, kami pun KKM bagi tahu esok, dia bagi tahu aku esok nak KKM datang rumah ambil yang positif ni, ataupun aku pergi hantar sendiri. Jadi aku fikir baik aku hantar sendiri lah. Tak apalah, demi anak isteri, tak apalah aku pergi hantar lah. Aku masa tu aku tak fikir lah, aku kena COVID pun aku tak kisah lah, peduli lah. Sama-sama lah. Jadi aku pergi hantar anak aku 2 orang. Aku ada 4 orang anak. Anak aku yang ketiga dan yang keempat ni hari aku ini tinggalkan di rumah, disuruh sudah pergi kakak aku hospital. jaga. Aku hantar 4 orang ni, dan anak-anak. bawa 4 Bawakan orang semua ni, selamat, tutup 3 orang ya. 3 orang saja yang masuk pergi pusat kuarantin. Dan anak aku yang sulung
dia punya bacaan COVID lah, lebih kurang macam itu. Bacaan COVID dia tidak berapa tinggi, jadi diarahkan dia karantin sendiri di rumah, tapi macam dalam penjara gitu. Arahan KKM dia kena bilik, dalam bilik dia kena sorang, pakaian segala-galanya lah kena, tidak boleh campur, semua sendiri. Bilik mandi pun sendiri. Nasib juga lah di rumah ni ada 2 bilik mandi, jadi bilik mandi satu tu memang khas untuk dia. Lepas tu aku bawa balik lah bini dengan anak aku tinggalkan dengan biasa lagi. Masa tu aku betul-betul macam-macam berlegar di kepala otak aku ni. Berdoa mas sana sini, berdoa harap-harap tak ada apa-apa lah berlaku. Baliklah lepas aku turunkan, dah lah hantar bini aku tu. Kau orang tahu dari dekat mana? Dekat berhampiran dengan kamar mayat. Di telefon dia bagi tahu hantar dekat kamar mayat. What? Aku tanya balik, belum mati lagi, kenapa mau hantar di kamar mayat? Terus nurse ke IK ke macam gitu. Dia ketawa. Dia bilang bukan kamar mayat cik, bersebelah kamar mayat. Tu aku cakap, kau cakap betul-betul, kau jangan cakap kamar mayat. Kita ni sudahlah risau, tiba-tiba dia cakap suruh hantar kamar mayat. Aduh, pertama serabut kepala aku. Nasiblah dia cepat ubah dia punya statement, bersebelah dengan kamar mayat, tapi pintu yang sama masuk kamar mayat. Hantarlah di situ anak aku yang nombor 2, bini aku dengan anak keponakan aku, 3 orang ke sana. Lepas hantar aku balik, pergi ke Kota untuk cek anak aku yang sulung ni, yang mau dikarantin di rumah. Cek bawa ke sana dia bagian penyelidikan COVID ke apa ke. Hantar ke sana, cek apa semua, jumpa doktor, doktor pun sahkan anak aku ni boleh dikarantin di rumah dengan syarat-syarat yang ditetapkan tadi lah. Jadi aku pun bersetuju, bawa balik rumah, apa semua mandi, dia suruh dia mandi. Habis yang mandi apa semua tu masuk bilik. Nasib bilik dia memang dia ada bilik sendiri lah anak aku ni. Teruslah dia masuk bilik dia, terus aku buat macam tahanan, kena kurung di dalam tu. Memang aku tak bagi keluar. Aku risau adik-adik dia yang lain terjangkit. The next day. Esoknya KKM datang, ganti dia punya gelang putih ni digunting, ganti pakai pink. Aduh, aku lagi lah dengan abah di hospital. Anak bini baru pagi tadi hantar, abah dengan bantuan pernapasan. Anak aku lagi pakai gelang pink. Masa tu aku betul-betul asal malam, jam-jam begini ni malam, aku serabut. Aku macam-macam berlegar di kepala otak aku, apa ini itu, macam-macam lah. Lepas tu balik kepada anak aku tadi yang sulung di rumah. Jadi dia berkurung lah dalam bilik. Segala semua aku asingkan, towel, tempat baju kotor, pinggan, dia punya gelas, dia punya sudu, makan semua aku hantar depan pintu. Lepas tu WhatsApp, abang makanan ada sudah depan pintu, abang boleh ambil. Betul-betul sampai tahap kalau kamu tengok cerita penjara yang dalam TV cerita orang putih ni, kan makanan dia hantar depan pintu, kau ambil. Macam itulah. Kau bayanglah perasaan seorang, macam aku pun seorang bapak jaga anak tapi tidak boleh dekat.
kurung anak kau sendiri, kau kurung. Biasa kerjaku nih, aku kurung orang. Ini anak aku sendiri aku kurung. Tapi mau macam mana kan, demi kebaikan. Aku harap tak adalah lagi positif nih. Kalau ada pun, janganlah kalau ada. Harap-harap negatif lah, jadi aku boleh bersama balik dengan aku punya family. Aku rindu sudah mau jumpa aku punya anak. Anakku nomor satu, walaupun dalam rumah nih, tapi dia dikurung nih. Aku pun tak boleh jumpa dia. Bini aku di Kolej Jururawat, anak aku yang kedua pun di sana. Yang ku jaga anak aku 2 orang, yang nomor 3 dan nomor 4 nih, yang kecil nih. Hari-hari tanya, bila ibu mau balik. Jadi begitulah geng, sedikit kisah pengalaman tentang COVID-19 nih. Biasanya orang lain yang kena, tapi bila kena pada kita sendiri, dia punya, tak tahu nak cakap macam mana lah. Jadi kepada yang tidak percaya COVID nih, kamu percayalah, COVID nih wujud. COVID nih bukan perkara main-main. Jadi patuhilah SOP, SOP segala jenis lah, PKP kah, PKPB kah, PKPD kah, apa-apa, tolonglah patuhi. Jangan sampai kamu kena pada keluarga kamu sendiri. Memang lepas nih aku akan, aku tak nak lagi ya. Cukuplah kali ini ya. Aku tak nak lagi. COVID nih bahaya geng. Aku harap daripada video nih kamu dapat sedikit pengajaran. Percayalah kepada tuh COVID tuh wujud, bukan di ada-adakan. Memang COVID tuh ada geng. Memang ada simptomnya tuh, sakit tekak, batuk-batuk, selesma, semua ada, sakit sengal-sengal bahu. Itu memang semua tuh betul. Jadi begitulah geng ceritanya. Vlog kali ini kita sembang-sembang pasal COVID, dan aku pun masih dalam karantin. Harap-harap swab test kali kedua keputusannya pun tetap sama, negatif. Jadi aku boleh bersama semula dengan aku punya keluarga, dan aku boleh kerja semula, bantu aku punya rakan-rakan seperjuangan. Tawau nih banyak betul PKPD, anggota pun semakin kurang. Jadi sekurang-kurangnya kalau aku negatif, aku boleh bersama semula dengan aku punya keluarga, dan aku boleh kerja semula, bantu sahabat-sahabat aku yang sedang berjuang menentang COVID nih. Oke, sekian saja vlog kali ini. Aku harap ada sedikit pengajaran yang kamu dapat. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum.